tajuk kita hari ni. Okay, saya tak nak buang masa. Okay, so kamu sepatutnya sepatutnya lah untuk bulan Mei ni kita dah masuk masa dah waktu. Untuk hari ni tajuk yang saya nak ajar adalah sistem 12 jam dan 24 jam, tempoh masa, anggaran masa. Tengok tajuk pertama iaitu sistem 12 jam dan 24 jam. Apa dia sistem 12 jam dan 24 jam? Dalam jam, kita ada dua sistem. Kamu boleh lihat dalam sistem ni, kamu boleh tengok dalam dua jenis ataupun dua bentuk. Yang pertama 12 jam dan kedua 24 jam. Kenapa dia buat dua bentuk ni? Ini adalah kerana ini adalah sistem yang memudahkan untuk kamu lihatlah. Kalau 12 jam dia ada cara menulis dia dan 24 jam ada cara menulis dia. Baik. Baik, tulis dan sebut. Macam mana kita nak tulis untuk sistem 12 jam dan 24 jam? Kamu kalau mak bapak kamu tanya, ibu bapa ataupun siapa-siapa tanya, Ahmad, sekarang pukul berapa? Syarul, sekarang pukul berapa? Kamu cakap pukul 3, pukul 4. Dia tak lengkap untuk sekolah lah kan. Jadi untuk sekolah, untuk pembelajaran, sepatutnya ikutkan dekat luar pun kamu kena cakap perkara yang sama. Maknanya kamu kena sebut dengan lengkap. Okey, kalau kamu tak sebut lengkap bermaksud nanti orang tak faham lah. Okey, baik. Okey, kita tengok dulu sistem 12 jam. Okey, cara sebut dia, cara tulis dia pukul 6:05 petang. Ini cara tulis dia. Kamu kena sebut, tulis pukul, jangan tinggal pukul ni, jangan tinggal nombor dia 6, jangan dia pukul 6:05 minit petang. Ini cara sebutan dia. Okey. Saya salah tadi. Okey, tak apa, baguslah kamu perasan. Baik, kalau sistem 24 jam, dia tak perlu tulis pukul, dia tulis jam. Dan ditulis dengan nombor selepas tu. Jam 18.05. Tapi nak sebutnya, kena sebut jam 18.05. Okey, kalau katalah pukul 6 petang. Siapa boleh tulis kat sini? Siapa cara tulis 6 petang? Dekat chatting tu. Siapa boleh jawab? Cepat, siapa boleh jawab? Pukul 6 petang. Macam mana nak tulis dalam sistem 24 jam? Pukul 6 petang. Cepatlah. Tadi punya ramai tulis macam-macam. Pukul 6 petang. Macam mana nak tulis dalam sistem 24 jam? 6 petang. Raja Amira salah sikit. Dah betul. Tapi salah sikit je. Muhammad Ryan Haris pun salah. Tengok dekat slide tu. Jam. Mesti ada jam. Mesti ada nombor. Iris salah sikit je, tak ada titik perpuluhan. Muhammad Arsyad pun salah. Muhammad Akif Zarfan betul dah. Okey, cukup. Baik, kita dah ada jawapan dah. Jam 18 sifar-sifar. Sebutan dia kalau kata belakang tu sifar-sifar, so kita kena sebut sifar-sifar. Ini untuk sistem 24 jam. Okey. So kalau sistem 12 jam, kita sebut pukul 6.05 minit petang. Kalau pagi, pukul 6.05 minit pagi. Okay, kena tahulah sistem ni. Tapi sistem 24 jam ni berbeza sedikit. Sebab apa? Selepas pukul 12 tengah hari, selepas pukul 12 tengah hari, kita tak sebut lagi dah pukul 1, pukul 2, pukul 3 petang. Tak. Kita sebut 13, jam 13 sifar-sifar, jam 14 sifar-sifar, 15 sifar-sifar, sampailah pukul 6, pukul 7. Okey? Itu cara sebutan untuk sistem 12 jam, 24 jam. Okey, katalah pukul 8 Okey. Kalau kamu tengok pukul 8 jam analog ni dipanggil jam analog, ni jam digital kat atas ni. Okey, kalau pukul 8 ni jam analog, jam digital menunjukkan 20 sifar-sifar ni, ini bermaksud 8 PM. 8 PM bukan 8 AM ataupun 8 malam. Petang. Dia petang malam. Petang dan pagi je. Ini kalau pukul 10. Kalau pukul 10, pukul 10 pagi, dalam 24 jam, kita akan tulis sebagai 10 sifar-sifar. Jam 10 sifar-sifar. Dia kalau 10 malam, pukul 10 malam dia akan jadi 22 sifar-sifar. Jam 22 sifar-sifar. Okey, so kena pastikan perkara ini supaya kamu tahu beza di antara 24 jam dengan 12 jam. Senang sahaja nak tahu bezanya. Kalau sistem 24 jam, selepas pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3 petang,
kita tak sebut dah pukul 1, 2, pukul 2. Kita sebut 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sampailah beberapa 24. Sampai 23 lah. 23 tu pukul 11 malam. Okey. Baik, kita kembali kepada slide ni. Okey. Baik. Okey, sekarang ni kita boleh tukarkan sistem 12 jam ke 24 jam. Caranya, pertamanya kalau ini 6.45 AM. Okey, 6.45 AM maksudnya apa? Ini pagi, AM pagi, PM petang. Maknanya selepas pukul 12 kita kena guna PM. Ini dah ada belajar sepatutnya pada tahun 3. Okey. So bila kamu tukarkan kepada sistem 12 jam, kamu kena tahu cara menulis dia. Okey. Baik, tengok sistem 12 jam 6.45 AM, sistem 24 jam cara dia jam 06.45. Sorry 06.45. Okey, jam 06.45. Okey, itu cara menulis. Okey, jadi kena pastikan. Alright, tolong pastikan kamu jangan chatting perkara-perkara yang tak berkenaan. Saya dah pesan Okey. Kalau saya tengok ada yang menulis perkara yang luar daripada pembelajaran, saya akan remove kamu. Okey? Sebab kamu tak ambil perhatian. Okey? So tolong pastikan. Okey, ada Dashan, nanti saya bagi. Sekarang ni tengok dulu. Okey, baik. So jawapan dia jam 06.45. Okey, baik. Alright, contoh kedua, 10.40 PM. PM ni malam bukan PM siang PM ni malam, 10.40 malam. Okey, so cara nak tulis dia, kita kena macam mana? Tambahkan 12. Sejam 10 tu letak dalam jam, 40 kita letak dalam minit, kemudian kita tambahkan dengan jam 12, minit sifar-sifar lah. So kita akan dapat 40, 22. So jadi dia, jawapannya jam 22.40. Jam 22.4 sifar. Okey? Okey? Okey, kita nak tukar pula. Tadi daripada 12 jam ke 24 jam. Sekarang 24 jam ke 12 jam. Okey, jam sifar 8.25. Okey, sistem 24 jam. Jam sifar 8.25. So, kita tukarkan. Okey, cara dia. Kamu buatkan garisan tengah-tengah ni. Lepas 25 ni, tak garisan tengah-tengah ni. Okey, kemudian sifar 8 tu jadi 8. 25 jadi 25 lah. Lepas tu tekan titik. Tekan titik pula. Letak titik. So dia akan jadi. Jika belum lebih pukul 12, tulis AM. So sifar 8 ni pagi. Sebab kalau malam dia akan jadi bukan 8. Dia jadi lain. So kita tulis AM. So jawapannya 8.25 AM. Titik kena tulis, AM kena tulis. Kalau kamu tulis 8.25 sahaja, salah. Okey? Okey, faham ya? Ada apa-apa soalan? Terus tanya je. Jangan malu-malu, tanya je. Okey? Cikgu. Ya. Yang kosong tu tak kira ke, cikgu? Kosong tu tak kira sebab kosong tu dia dalam sistem 24 jam kena tulis. Tapi kalau sistem 12 jam, kosong tu tak ambil. Tapi kalau kosong tu berada sebelah dalam, sebab kosong tu mula-mula kan. So kalau kosong tu dia dalam, dia kena ambil kira. Okey? So kosong tu kita abaikan. Tapi dalam sistem 24 jam, kena tulis sifar 8.25. Okey? Tapi dalam sistem 12 jam, kamu tak perlu tulis. Okey? Faham Alright, baik. Okey, seterusnya. Ini contoh lain pula. Sama juga, sistem 24 jam. Kalau sistem 24 jam, kamu kena ingat jam 15.45. Ini kena tahulah kalau kamu tak tahu ini sistem 24 jam, maknanya kamu tak faham lagi. Ini cara menulis. Okey? Alright. So, 12 tu apa? Okey, baik. Ini cara, macam mana kita nak tukar kepada sistem 12 jam? Baik. Cara dia begini. Letakkan 15 dalam jam, 45 dalam minit, tolak pula. Jadi terbalik pula. Kalau tadi kita tukar 12 ke 24, tambah, ni tolak 12. Cara dia tolak 12. Okey, 45 minit tolak dulu. Lepas tu 15 tolak 12 sama dengan 3.
So, jawapannya 3:45 PM. Kenapa PM? Sebab dah petang. Kalau 3:45 AM, jam 03:45. Okey? Kena faham ya, kena tengok perbezaan dia di antara sistem 24 jam dengan sistem 12 jam. Kena tukarkan ni pun kamu kena faham macam mana nak tukarkan. Tadi kalau tengok, saya ulang balik, saya patah balik. Saya patah balik. Ni mana tadi? Sistem 24 jam. Ni. Ni. Ini sistem 12 jam ke 24 jam kamu tambah. Okey. Yang ini pula mana? Okey. Alah. Tolak mana? Ni tolak. Okey. So sistem 12 jam ke 24 jam kena sorry. So sistem 24 jam ke 12 jam kamu kena tolak. Okey, so kena tahu benda ni, mana nak tolak, mana nak tambah. Okey, so pastikan kamu kena faham. So, ini adalah penukaran sistem 24 jam ke 12 jam ataupun 12 jam ke 24 jam. Kena pasti tahu pukul. Betul lah, saya pun salah. Sebenarnya pukul 3:45 PM. Tak boleh. Kalau pukul 3:45 petang. Kalau PM 3:45 PM. Jangan salah cara menulis. Okey, saya maklum dengan elok. Kalau tulis petang 3:45 petang kena ada pukul. Kalau PM 3:45 PM sahaja. Okey? Alright. Okey, itu adalah berkenaan dengan penukaran sistem 24 jam ke 12 jam dan sistem 12 jam ke 24 jam. Okey, tak apa, jangan risau kalau kamu rasa macam pening lah cikgu. Tak apa, perlahan-lahan nanti kamu baca balik buku teks. Kalau tak ada buku teks, tengok balik slide ni, nanti saya akan share balik dalam YouTube, dalam website saya, dalam grup kelas. Macam-macam saya akan sharekan. Tunggu dan lihat je. Okey, baik, seterusnya. Tempoh masa. Tempoh masa ni apa maksud dia? Tempoh masa ni maksudnya berapa lama. Contohnya, kamu pergi kalau sekarang ni, kalau contohlah kamu pergi ke dapur, kamu tolong mak kamu basuh pinggan. Kamu dah tengok, lamanya aku basuh pinggan. Berapa lama tu? Berapa minit? 20 minit, 30 minit, 1 jam, itu tempoh masa. Tempoh masa bukan pukul berapa ya? Tempoh masa bukan pukul berapa, tempoh masa berapa lama. Contohnya 1 jam ke, 2 jam ke, 3 jam ke. Okey. So kita nak tengok. So kita nak tengok ni. Ni ada satu situasi. Ahmad mula bermain bola dari pukul 5 petang hingga 5:45 petang. Okey. So berapa lama dia main? Okey, kita tengok ni. Okey. So dia main bola ni. So mula dia pukul 5. Okey, mula dia pukul 5. So tamat dia pukul 5:45. Okey. So berapa lama dia main? Bukan maksudnya sampai pukul berapa dia main. Tak, berapa lama? 20 minit ke, 20 jam ke, 1 jam ke, 3 jam ke. So nyatakan tempoh masa Ahmad bermain. So tengok kita tengok minit. Okay, kalau kamu tengok, kalau kamu fahamkan jam ni, minit dia 12 hingga 1 ni ada berapa minit? So ada 5 minit. 1 hingga 2 ni tambah lagi 5 minit, 10 minit. Dan seterusnya 15 minit. Seterusnya 20 minit. 25 minit, 30 minit, 35 minit, 40 minit dan akhir sekali 45 minit. Tak sampai 1 jam pun. Kalau 1 jam senang saja, pukul 5 habis pukul 6. Itu 1 jam. So berapa minit dia main? So daripada pukul 12 jarum panjang pukul 12 hingga jarum panjang ke-9 bersamaan dengan selama 45 minit. Ini cara kamu nak tengok. Kalau kamu rasa macam lebih nampak, lebih senang cara kamu, tengok. Boleh juga guna. Okey, tak ada masalah. Okey, tengok situasi kedua. Ali bekerja dari pukul 7:30 pagi hingga 5 petang. Kira tempoh Ali bekerja. Berapa lama dia bekerja ni? Daripada pagi sampai petang ni. Macam saya pergi sekolah, kamu pergi sekolah pun samalah. Kita berapa lama kita berada di sekolah. Okey, so pertama sekali, kamu kena tukarkan kepada sistem 24 jam. Okey, 7:30 pagi bersamaan dengan jam 07:30. 5 petang bersamaan jam 17:00. Okey, ini ditukarkan. Yang mana kita belajar tadi, mula tadi, kita kena cuba. Okey, so
pengiraan tempoh masa. Masa tamat tolak masa mula. Masa tamat dia pukul 5 petang, masa mula dia 7.30 pagi. So kamu gunakan masa tamat, masa tamat tolak masa mula. So kita asingkan jam dengan minit. Cara asingkannya 17 sifar-sifar ni masa tamat ya. Jangan terbalik pula. Masa tamat, kemudian tolak masa mula dia sifar 7.30. Ini perkara penting ya, kamu kena tengok elok-elok. Jangan buat kesilapan. So bila kamu cuba nak menolak, kamu kena tolak daripada minit dahulu. Sifar tak boleh tolak dengan 30. So bagaimana? So kamu kena ambil satu dekat sini. So dia akan jadi 16. Baik, 16 ni adalah kamu ambil 1 jam bersamaan dengan 60 minit. So 60 minit ni kamu masukkan dalam minit, so dia akan jadi 60. Saya ulang balik sekali lagi. Kita ambil 1 jam sama dengan 60. Kamu tukarkan 1 jam bersama dengan 60 minit. 60 minit, masukkan balik dalam minit, dia akan jadi 60. Kenapa? 60 tambah sifar, 60. So 60 tolak 30, 30. Dan 16 tolak 7 bersamaan dengan 9. Bukan maksud jawapannya 9 pukul 9.30 ya. Kita nak tengok tempoh masa. So kita kena cakap 9 jam 30 minit. Ini cara kira tempoh masa. Ingat, tempoh masa pengiraan dia masa tamat tolak masa mula. Okey? Alright. So tempoh masa ahli bekerja adalah 9 jam 30 minit. Okey? So anggaran masa. Anggaran masa ni kita anggarkan. Contohnya, kamu tahu satu tempat tu, kalau destinasi tu, kalau kamu balik kampung, kalau kata 5 jam, lebih kurang 5 jam. So kamu tahu 5 jam tu berapa jauh 5 jam tu. Kalau kamu tahu jauhnya, kamu akan boleh agak-agak. Kita boleh kurang macam kita agak-agak je. Tak apa Mia Zara, nanti kamu tonton balik video saya nanti. Okey. Baik, ini contoh anggaran masa. Kalau kamu pergi dekat highway ataupun lebuh raya, mana-mana jalan akan ada signboard. Kalau pergi Melaka lagi 29 km, Seremban lagi 85 km, Kuala Lumpur lagi 143 km. Okey. Kamu bila dimaklumkan jarak perjalanan 90 km mengambil masa 1 jam. Kalau kamu berjalan 90 km, ambil masa 1 jam. Tapi kalau ke Melaka baru 29 km. Dan Kuala Lumpur pula 143 km. Dan Seremban 85 km. Seremban kamu boleh nampak jarak dia hampir-hampir 90 km. So apa yang kamu buat? Kamu letak dalam satu garis nombor. Okey, jarak dia 0 ke 90 ni adalah 1 jam. Selepas lagi 1 jam ke 180 km, ini 2 jam. Okey? So bila kamu tengok dan Melaka terletak daripada 0 hingga 29 km kan, tak sampai 90 km. Ni Melaka. So kamu rasa Melaka berapa lama perjalanan dia? Takkan sampai 1 jam. So kita boleh kata belum sampai 1 jam, kita boleh kata lebih kurang berapa minit. Sebab tak sampai 1 jam, takkan nak cakap 1 jam, tak boleh lah. Seremban pula hampir-hampir 90 km. So kamu boleh kata lebih kurang 1 jam. Boleh ke? Kita tengok nanti. Dan last kali, Kuala Lumpur 143 km. Kuala Lumpur terletak di sini. Jaraknya daripada 0 km tu sampai 143 km. Okey. So apa anggaran masa untuk sampai ke Melaka? Lebih kurang 20 minit. Ini kita anggarkan je. Kalau kamu cakap 15 minit pun masih betul. Kita hanya buat penganggaran. Nak cakap, kalau cakap seminit, logik tak? Tak logik lah sebab 90 km tu masa 1 jam. So kalau kamu kata 1 minit, tak logik lah. So lebih kurang lah. So kamu tengok dia punya jarak tu lebih kurang 20 minit. Okay, kalau Seremban lebih kurang 1 jam. Sebab 90 km dengan 85 km tu lebih kurang 1 jam. Dan last sekali Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni lama sikit lah sebab kalau Kuala Lumpur dia lebih terletak di antara 2 jam. So tak sampai lagi 2 jam, dia 143 km. Dia hanya 1 jam 30 minit saja. Anggaran. Kalau kamu nak kata 1 jam 20 minit pun boleh. Kalau kamu nak kata 1 jam 40 minit pun boleh. Tapi kita kena sebut perkataan lebih kurang. Ni perkataan ni jangan tinggal. Perkataan ni penting.
perkataan ni lebih kurang. Ni pun sama ni. Lebih kurang. Lebih kurang. Kena take note benda tu. Pastikan perkara tu penting. Sebab kalau kamu tak menggunakan lebih kurang, kamu tak buat penganggaran. Okey? So, kena pastikan. Okey? So, itu tajuk-tajuk saya hari ini. 3 tajuk saya iaitu okey. 3 tajuk saya hari ini iaitu tajuknya ialah sistem 12 jam dan 24 jam, tempoh masa dan juga anggaran masa. Okey? Alright.